Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awak sihat hari ni? Alhamdulillah saya sihat. Tadi buka puasa makan apa tu? Tadi buka puasa makan kanji. Oh, sedap-sedap. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mula, saya perkenalkan diri dulu dah lah. Nama saya Izzati Farah binti Basri. Awak boleh panggil saya Etun. Okey, boleh awak kenalkan diri dan apa yang biasa saya panggil awak? Nama saya Abir binti Yusof. Boleh panggil saya Abir. Oh, Abir. Okey. Sebelum ni Abir pernah datang sesi kaunseling tak? Atau join mana-mana sesi kaunseling kat mana-mana? Pernah? Oh pernah. Kayaknya Abir dah tahu lah apa tu maksudnya macam sesi kaunseling individu kan. Ya. Tapi saya nak terangkan lagi sekali jugalah walaupun Abir dah tahu kan. Saya nak terang lagi sekali yang sesi kaunseling ni satu perhubungan interaksi lah antara saya sebagai kaunselor dan Abir sebagai klien saya untuk mencapai matlamat Abir, untuk membantu Abir lah dalam menambah atau memperbaiki kualiti hidup Abir insya-Allah. Okey, saya nak tekankan di sini, sesi kita pada hari ini akan berjalan dalam 30 ke 45 minit. Abir okey ke? Masa lama tu? Okey je. Okey je. Okey, saya yakin hari ni Abir mesti ada benda nak kata kat saya kan untuk sesi kali ni. So, apa-apa yang saja yang Abir cerita kat saya pada hari ini, Abir jangan risau. Itu akan menjadi rahsia antara saya dengan Abir dan saya tak akan buka rahsia itu kepada sesiapa kecuali keadaan tersebut atau rahsia tersebut apa yang Abir bawa kepada saya hari ini membahayakan atau memudaratkan nyawa saya ataupun Abir dan orang sekeliling kita juga. Okay, Abir jelas yang tu? Jelas? Okey. Yang seterusnya saya nak bagi tahu lah matlamat kita pada hari ini. Macam saya cakap tadi lah untuk kita membantu Abir untuk membaiki kualiti hidup Abir macam tu kan. Dan segala tanggungjawab dan tindakan Abir adalah selepas sesi ini atas tanggungjawab Abir sendiri. Dan tak ada paksaan apa-apa untuk Abir buat apa-apa tindakan untuk menyelesaikan masalah Abir. Okey? Okey, kita mula lah kan. Boleh saya tahu apa masalah Abir yang nak cerita kat saya hari ni? Apa yang Abir nak kongsi dengan saya hari ni? Saya rasa saya tak boleh fokus dah sekarang ni. Tak boleh fokus untuk apa tu? Abir tak boleh fokus benda apa? Memang untuk pelajaran ke ataupun apa benda yang Abir tak boleh fokus? Saya tak boleh fokus macam-macam benda. Dalam study tak boleh. Macam kalau saya nak buat something tu saya rasa saya tak boleh fokus. Kenapa? Boleh saya tahu Abir kenapa? Apa yang menyebabkan Abir tak boleh fokus? Sebab saya rasa banyak gangguan. Gangguan dari segi apa? Boleh Abir jelaskan dengan lebih lanjut? Macam contohnya macam kalau saya ada kelas kan. Saya duduk dengan nenek saya. Ya. Nenek saya dia macam tak faham dan tak tahu saya ada kelas tau. Lepas tu bila setiap kali saya ada kelas dia akan panggil saya, dia akan suruh saya buat macam-macam. Itu menyebabkan fokus saya tu hilang. Jadi macam tu mengganggu lah kan, mengganggu Abir. Ya. Selain daripada tu, saya nampak Abir pun nampak raut wajah Abir nampak macam tak sihat. Bukan tak sihat, kita lah macam nak kata. Memang betul lah nampak lah macam tak bersemangat macam tu. Boleh Abir terangkan lagi? Saya tak boleh study seorang-seorang. Saya kena study dengan kawan-kawan. So bila duduk kat rumah ni kan online learning kan kita seorang-seorang kan. Jadi saya banyak benda yang saya rasa saya terkebelakang daripada orang lain. Abir tak ada kontak kawan-kawan ikut WhatsApp ke? Ada. Tapi itulah bila kita kelas kat rumah pun stay seorang-seorang juga kan. Lepas tu kalau macam study pun saya tak ada study seorang-seorang. So ni dah start online learning.
Jadi semester lepas result saya macam jatuh PM. Jadi semester ni pun saya tak bersemangat. Oh, kayaknya memang Abir perlukan kawan lah kan untuk membantu Abir nak study. Tapi kalau kuliah tu macam mana? Abir boleh catch up ke? Ke macam waktu kuliah tu pun Abir sebenarnya terganggu? Hmm, waktu kuliah pun saya kadang-kadang terganggu, kadang-kadang okey macam tu lah. Tapi tak sepenuhnya boleh fokus lah. Oh, sebab tu lah antara sebab-sebabnya tu Abir tak ada kawan nak study, tak study sekali. Itu dengan gangguan-gangguan eksternal lah kita kata dari segi tempat tinggal Abir tu kan. Oh, jadi Abir rasa kan. Uh, Lepas ni boleh tak kalau Abir macam nak contact kawan-kawan ke macam untuk back on track balik. Abir rasa ada tak macam possibility untuk Abir back on track dengan kawan-kawan melalui WhatsApp? Ada. Tapi tu lah, kalau semester ni saya tak nampak lagi kan. Semester ni saya cuma nampak hanya boleh kontak melalui virtual je kan. Semester depan mungkin bila dah balik UN saya akan okey balik ya. Sebab sebelum ni saya okey je. Oh, kayaknya kalau apa ni kuliah tu macam face to face tu Abir okey je kan. Mereka tentang kuliah online ni lah masalah kan. Jadi Abir rasa kalau Abir buat jadual, membantu tak Abir? Untuk macam jadual study lah kita kata. Membantu tak untuk Abir? Saya rasa mungkin kalau buat jadual tu lebih membantu saya lah. Sebab saya tak cuba lagi kan. Oh, kayaknya lepas ni Abir boleh lah kan cuba untuk buat jadual. Untuk membantu Abir. Kalau dari segi macam tak semangat tu Abir rasa Abir nak buat apa? Saya rasa saya kena macam tidur yang cukup, rehat yang cukup untuk macam bila bangun tu dia rasa semangat kan bila bangun pagi kan. Ataupun saya kena macam bangun pagi tu kena buat aktiviti sama macam bila bukan kuliah online. Macam bangun pagi, mandi siap-siap, get ready, duduk kat tempat yang selesa mungkin boleh buat saya lagi macam okey lah, jadi tak mengantuk, jadi semangat sikit kan. Mungkin tu boleh membantu Abir lebih semangat dan lebih fokus lah untuk hari-hari Abir kan. Abir menggunakan hari dengan pagi yang elok lah kita kata kan. Pagi apa kita get ready siap-siap pagi tu untuk menghadapi the whole day kan. Jadi ada lagi apa-apa yang Abir nak cerita kat saya? Saya rasa tak ada apa dah kot, yang tu je lah. Okey, masa pun dah nak tamat. Lepas tu saya rumuskan balik lah apa yang kita bincang. Sama alternatif dan get ready siap pagi-pagi. InsyaAllah Abir describe lepas ni cara semua tu akan membantu Abir. Okey. Boleh saya tahu apa Abir rasa lepas kita habis sesi ni? Macam dah kita nak tamat ni kan. Sebelum kita tamat ni apa Abir rasa hari ni? Saya rasa macam lega sikit lah lepas saya settle kat itu. Okey, Alhamdulillah lah kan. Saya harap membantu juga. Untuk next meeting, Abir nak lagi tak untuk adakan sesi dengan saya? Boleh? Boleh. Bila ya? Bila Abir free untuk kita buat sesi lagi? Kalau saya tak ada kelas setiap hari Selasa, Jumaat. Antara 2 hari ni lah. Oh, kalau macam tu hari Selasa boleh? Boleh? Oh, boleh lah. Kalau pagi boleh dalam pukul 10 ke macam tu? Boleh sebab saya tak mau pagi sangat sebab saya ada kerja rumah kena buat kan. Okey, faham. Kayaknya minggu depan kita jumpa hari Selasa pukul 10, okey? Okey. Okey, terima kasih Abir untuk hari ini dan tahniah sebab Abir datang sesi dan cuba untuk membantu diri Abir sendiri. InsyaAllah saya harapkan Abir berjaya membantu diri Abir. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Okay, selamat datang. Saya ucapkan kepada awak ke sesi kaunseling kita pada hari ini. Okay, jadi pertama sekali saya nak kenalkan dululah diri saya. Nama saya Abir binti Yusof. Boleh panggil saya Kak Abir. Dan hari ini saya bertindak sebagai kaunselor kepada awak lah. Jadi boleh saya tahu nama awak siapa? Saya Izzatu Farha binti Basri. Kak Adi boleh panggil saya Etun. Etun. Tadi Etun dah makan lah ya? Ya, saya dah makan. Makan bingsut tadi. Ini hari ni macam mana, sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah sihat. Sebelum tu saya nak tanya Etun. Etun pernah jalani sesi kaunseling? Belum pernah. Tak pernah tahu pun apa tu sesi kaunseling. Okey, jadi sebabkan Etun tak pernah lagi menjalani mana-mana sesi kaunseling, jadi saya nak terangkan sikitlah dekat Etun. Okey, apa itu kaunseling? Kaunseling ni sebenarnya satu proses di mana Etun bertemu dengan saya. Ni macam kita secara virtual kan. Bertemu dengan saya, tak kisahlah secara bersemuka ataupun secara online macam ni, bagi meluahkan atau membincangkan permasalahan ataupun isu yang Etun hadapi. Dan peranan saya sebagai kaunselor pada hari ini adalah untuk mendengar segala cerita Etun, dan peranan Etun pula sebagai seorang klien adalah untuk menceritakan kepada saya segala permasalahan Etun agar kita sama-sama dapat mencari jalan penyelesaiannya. Itu faham kan? Faham? Boleh? Jadi itulah serba sedikit tentang apa itu kaunseling. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu Etun, dalam sesi kita ni kita ada sedikit etika kerahsiaan lah ya. Etika kerahsiaan ni di mana saya nak pesan ke Etun bahawa segala apa yang Etun ceritakan dekat saya akan saya simpan dan tidak akan diceritakan kepada sesiapa. Jadi Etun jangan takutlah untuk meluahkan apa saja. Maksudnya ni jadi rahsia antara kita kan. Tetapi saya juga nak ingatkan dekat Etun yang kalaulah kata apa yang Etun ceritakan tu memberi kemudaratan ataupun ancaman kepada saya, Etun ataupun sesiapa saja, saya tidak akan teragak-agaklah untuk bawa isu ataupun perkara yang Etun beritahu saya kepada pihak berwajib. Jadi Etun boleh faham kan? Boleh? Okey, Alhamdulillah. Sebabkan Etun pun dah faham. Sebelum tu saya nak ingatkan juga dekat Etun. Etun okey ke kalau kita jalankan sesi ini selama 30 hingga 45 minit? Okey, boleh? Bila Etun pun dah bersetuju untuk jalankan sesi dengan saya nak tanya Etun dah bersedia untuk jalankan sesi dengan saya? Ya, dah sedia. Disebabkan Etun pun dah bersedia, jadi kita mulakanlah sesi kita. Okey Etun, saya nak tanya. Sebenarnya apa tujuan Etun datang jumpa saya pada hari ini? Tujuan saya datang hari ni tu sebab saya ada masalah penulisan masa lah. Jadi kita bercakap penulisan masa. Saya student, sekarang saya student. Tapi saya belajar secara online. Lepas tu kerana macam buat lepas kerana saya duduk kat rumah lah kan sebab online. Lepas tu lepas saya habis kelas, saya pergi kerja part time di kedai makan. Jadi waiter kat kedai makan. Sampai dalam pukul 9 macam tu saya kerja. Kerana macam kadang-kadang saya rasa saya penat sangat. Macam balik-balik tu terus tidur. Saya kalau kat mana pun saya kena kerja juga. Sebab duit tak ada kan. PKP ni pula saya tak ada duit. Saya memang kena kerja. So tak ada sumber kewangan nak bagi saya duit tu kan. Sebab mak saya pun macam dah mereka pun tak gaji kurang apa semua. Waktu-waktu macam ni kan saya kena juga kerja. Tu kadang saya penat. Lepas tu kadang assignment tak sempat nak buat. Macam balik tu saya tidur terus sampai esok pagi. Bangun-bangun kelas balik. Lepas tu tak ada waktu. Bila ni nak buat assignment. Fokus saya macam kelas dengan kerja. Kelas kerja. Macam tu.
Jadi tadi Etun dah bagi tahu saya yang Etun ada masalah pengurusan masa sebab Etun terpaksa bekerja kerana ada masalah kewangan kan. Ya, betul. Etun tak sempat buat assignment. Soalan saya nak tanya Etun, Etun ada tak cari cara yang Etun boleh buat, contohnya seperti buat jadual pembahagian masa. Maksudnya waktu ni Etun bekerja, ada waktu Etun buat assignment. Ada Etun pernah buat? Oh, saya tak pernah buat pula sebelum ni. Saya just macam ikut je sebab sebelum-sebelum ni kan saya tak pernah kerja. Saya macam, bila saya suka saya buatlah assignment kan. Oh, betul lah juga. Lepas ni mungkin saya boleh try untuk buat jadual. Mungkin saya akan ikut lah kot kan sebab ada jadual. Jadi Etun terfikirlah untuk buat semua tu. Sebelum ni tak pernah terfikir lah, tapi lepas cadangan yang Kak Abi bagi tadi, mungkin saya boleh try. Okey. Nampaknya macam Etun pun tahulah apa yang Etun sepatutnya buat kan? Ya, insyaAllah tahu. Cuma saya takut lah bila saya buat jadual ni pun kan, macam bila saya balik kerja tu macam penat, takut ada kekangan-kekangan yang saya tak boleh nak, macam saya mengantuk sangat, tu tertidur. Tu pagi-pagi pula, saya macam bangun untuk kelas dan macam kalau nak bangun terlalu awal pagi pun kadang-kadang sebelum ni saya macam tak biasa buat kerja pagi-pagi. Saya punya timing untuk buat assignment tu memang malam. Tapi sekarang malam kan saya terganggu. So, saya mungkin boleh cuba lah untuk mana pun macam kena try lah kan. Tidak, saya rasa tidak siap macam tu. Disebabkan Etun dah bekerja seperti yang Etun bagi tahu saya. Jadi Etun pun kena cuba untuk mendisiplinkan dirilah. Jadikan waktu tu fleksibel kan. Sebab Etun sendiri pun tahu apa yang Etun patut buat kan. Ya. Itulah kan saya kena macam utamakan prioriti lah kan sebab saya pun student kan. Prioriti saya sebenarnya ke arah pelajaran. Saya dah nampak dah sekarang ni. Alhamdulillah, nampaknya Etun pun nampak ataupun dah jelas dengan cara yang patut Etun lakukan. Jadi saya harap Etun boleh aplikasikanlah apa yang Etun cakap ataupun Etun buatlah apa yang Etun sepatutnya buat seperti yang Etun bagi tahu saya tadi kan. Okey, jadi saya nak tanya, ada apa-apa lagi ke Etun nak bagi tahu saya? Tak ada apa dah kot, saya rasa yang tu je. Okey, kalau yang tu saja, saya nak ulang balik lah. Tadi, awal-awal tadi, Etun jumpa saya, Etun kata Etun ada mengalami masalah pengurusan masa. Etun tak dapat uruskan masa dengan baik sebab Etun terpaksa bekerja. Kemudian, Etun kata Etun tak sempat buat assignment, kan? Jadi, saya pun dah dengar luahan Etun semua tu. Etun pun dah tahu apa yang Etun patut buat dan saya harap Etun dapat aplikasikan apa yang Etun patut buat. Okey, lepas pada Etun menjalani sesi dengan saya hari ni, apa perasaan Etun? Saya rasa saya boleh nampak dengan lebih jelas apa yang terutama dan yang paling saya perasan tu prioriti saya lah kan. Sebagai student, apa yang sebenarnya saya kena buat memang dah itu pilihan saya sebenarnya untuk bekerja. Jadi saya kena bertanggungjawab lah kan. Jadi saya rasa macam relief macam okey sikit lah. Okey. Nampaknya Alhamdulillah lah Etun dah tahu. Jadi nampaknya kalau kita tamatkan sesi di sini, Etun selesa ke? Boleh. Boleh kalau macam tu. Saya nak tanya, Etun sudi tak lagi untuk jalankan sesi dengan saya di masa akan datang ataupun next time? Saya rasa saya perlukan sesi yang seterusnya untuk kita kata feedback lah kan, untuk saya nilai balik apa saya boleh mampu ke tak buat apa yang saya nak buat tu. Jadi bila Etun free tu? Hari Isnin pagi kot. Isnin pagi. Okey, kalau macam tu kita jumpa semula untuk next sesi pada Isnin pagi, boleh? Ya, boleh. Okey, kalau macam tu saya nak tamatkan sesi kita pada hari ini.
dengan ucapan terima kasih lah sebab itu sudi untuk jalankan sesi dengan saya dan kongsi segala masalah itu. Itu jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.